terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang kepada Johor Bahru untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung titah keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya Akmal Nasir juga adalah seorang pengundi N44 Dun Lakin. Maka hari ini saya akan bercakap sebagai seorang rakyat biasa, terutamanya datang dari Johor, dalam keadaan ekonomi yang sangat tidak memberangsangkan. Kes harian COVID-19 yang masih tinggi, rasuah semakin membara, amalan 2 derajat semakin berleluasa dan kami tidak semena-mena terheret dengan pilihan raya negeri yang sedang berlaku. Tak kala Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan jelas bertitah yang saya petik secara lisan, cukuplah berpolitik siang malam, fokuskan menjaga kepentingan rakyat. Malangnya, masih ada yang pentingkan soal kuasa akibat berbalah sesama mereka sendiri tanpa rasa bersalah, dibazirkan sehingga 150 juta ringgit untuk pilihan raya negeri di Johor. Tindakan ini bukan sahaja tidak membantu Speaker, sebaliknya membebankan rakyat. Kalau betul nak tolong orang Johor, ada 3 perkara tumpuan utama, iaitu 1, salurkan dana tersebut untuk tujuan yang lebih utama ataupun yang lebih penting. 2, fokuskan kepada dasar yang membela rakyat. Dan yang ketiga, kekhawatiran kami sekiranya hasil PRN ini lebih memburukkan kehidupan rakyat. Pertama, begitu banyak kumpulan yang terkesan dengan kelembapan aktiviti ekonomi yang sepatutnya menjadi keutamaan penyaluran dana. Alangkah baiknya kos-kos yang dihabiskan untuk pelaksanaan PRN ini disalurkan untuk pakej rangsangan tambahan. Terdapat ribuan perniagaan kecil yang telah gulung tikar. Terdapat lebih 12,000 pekerja di Johor telah dihentikan kerja. Contoh spesifik, di dalam Dewan Yang Mulia ini juga saya pernah bangkitkan bahawa perlu ada permohonan untuk salurkan dana 10 juta ringgit kepada Lakin Sentral, hub pengangkutan awam dan pasar yang terkesan teruk dengan PKP dan sebagainya. Namun, permohonan itu masih dipandang sepi dan kini kalau Speaker turun ke Lakin Sentral di bahagian barangan kering, hanya tinggal 50-60% sahaja yang masih mampu bernafas dan bertahan, dan saya tak tahu sampai bila perkara ini akan berlaku. Atau sebenarnya Tan Sri Speaker, dana 150 juta ringgit tadi dapat dimanfaatkan kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19. Apabila berlaku kes positif, arahan kerajaan ini mudah, kamu kena kuarantin 1 minggu. Tetapi kepayahan, kesengsaraan itu kepada pesakit kerana tempoh seminggu itu juga menyebabkan mereka tiada pendapatan. Jadi kalau keutamaan itu untuk membantu rakyat, 150 juta ringgit ini kalau kita bagi pun 500, katakan 500 ringgit kepada setiap individu yang terkesan COVID, kena kuarantin, yang mungkin hilang mata pencarian, kita boleh bantu 300,000 orang. Itu kalau tidak berlaku pilihan raya negeri. Atau kepada Speaker yang saya pagi tadi kita ada sebut juga, soal utama adalah soal menstabilkan harga barang. Malah saya berterima kasih kepada Timbalan Menteri dari pihak kerajaan sendiri pun kata beliau setuju dengan saranan saya supaya kalau 150 juta ringgit itu lebih elok, lebih baik salurkan kepada usaha mengawal harga barang daripada panggil pilihan raya. Kerana isu soal harga barang tadi dah dijelaskan, isunya di peringkat kos. Subsidi yang disalurkan itu biarlah kepada pengeluar penternak kecil supaya mereka juga dapat bukan sahaja menjamin harga yang stabil tetapi juga bekalan yang lebih terkawal.
Atau Tan Sri Speaker, kalau kita tidak buat pilihan raya negeri di Johor, sebenarnya kerajaan boleh memilih untuk melaksanakan janji-janji yang telah diketengahkan ketika membentangkan belanjawan pada tahun lepas. Saya ambil contoh. Ini satu contoh, bilakah guru-guru yang telah dijanjikan RM100 untuk tujuan membantu alat bantuan mengajar PDPR, tahun lepas umum nak bagi RM100. Sekarang dah masuk bulan 3, para pelajar SPM pun kelang kabut, ada pilihan raya dan sebagainya. Mana pergi RM100 tersebut? Guru-guru ada sekitar 416,743 orang. Angka ini cikgu yang bagi saya. Bila dikira sebenarnya kalau tiada pilihan raya negeri, bukan RM100, RM300 pun kerajaan boleh salurkan. Sebab kita tak nak berlaku macam tahun lepas, janji nak bagi laptop kepada para pelajar, sampai hujung tahun ada yang tak dapat, malah ramai yang mengeluh, dengar saja, tak ada nampak laptop tersebut, Tan Sri Speaker. Masuk kepada perkara kedua, selain isu dana yang patut disalurkan kepada keutamaannya, fokus negara kita, fokus negeri Johor ini tumpukan kepada soal dasar yang membantu rakyat, yang sepatutnya mendahului perbincangan soal pilihan raya. Bilakah sempadan Johor Singapura ini akan dibuka dengan signifikan, dengan izin Tuan Speaker? Kerana yang berlaku ketika ini untuk memulihkan ekonomi negeri Johor dan negara secara menyeluruh, kita kena akui bahawa ekonomi di Johor ini bergantung harap kepada kuasa membeli rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura maupun rakyat Singapura yang berbelanja di Johor, dan selagi sempadan tidak dibuka, ekonomi itu sangat malap. Sebab mereka bertanya, dan saya nak tanya kepada pihak kerajaan, kalau boleh Perdana Menteri jawab, kalau pilihan raya negeri, kalau kempen itu dah boleh dibuat minggu lepas lagi, sebenarnya sempadan itu patut dibuka hari ini. Yang dia nak larang sekarang, sempadan tak dibuka, rakyat Johor tidak boleh balik mengundi, ekonomi makin teruk, tapi dibebankan dengan polemik politik yang sangat memenatkan, Tuan Speaker. Negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Filipina semuanya telah mula membuka sempadan menggunakan SOP yang mereka kenalkan dan perketatkan. Sebab kalau kita terus terkurung ketika ini, macam VTL yang ada ketika ini di Johor hanya membenarkan penggunaan bas awam, kena berlomba berebut beli tiket. Yang saya nak cadangkan kepada kerajaan, perkenalkan VTL ini untuk pengangkutan persendirian juga. Ini lebih selamat. Mereka tak perlu bersesak-sesak di causeway, di Tambak Johor, tetapi boleh terus sahaja menggunakan kenderaan persendirian, motosikal, bas, kilangnya, ataupun kenderaan kereta tanpa perlu bersesak di causeway. Jadi, kalau bagi saya, kalau betul ada kejujuran, kalau kerajaan nak umum pembukaan sempadan itu, jangan umum untuk gula-gula pilihan raya, umum dengan tuntas, buka biar rakyat Johor boleh balik mengundi dan memulihkan kembali ekonomi. Dasar kedua, Tan Sri Speaker, yang menjadi keutamaan yang perlu diberikan tumpuan ketika ini, sebagai contoh yang di-Pertuan Agong telah bertitah agar pemulihan ekonomi ini disegerakan tanpa mengira kelas pendapatan. Ada segumpulan yang ramainya, iaitu anak-anak muda dalam industri gig ekonomi. Lebih 4 juta orang yang terlibat secara langsung, yang mungkin kalau kita tahu yang terkenal sebagai riders, Food Panda-nya, ataupun Grab Food, Shopee Food dan pelbagai lagi agensi ataupun syarikat-syarikat tersebut. Tak kala kos sara hidup terus melambung tinggi, harga barang tak dikawal, pendapatan anak-anak muda pula ini sekarang ditekan kerana komisen yang mereka terima itu dinipiskan, terpaksa combine treat yang kena bersidai
Kalau Tuan Speaker nak tahu, mereka ni kalau dapat order sekalipun, kena bersidai tunggu order siap setengah jam, 1 jam. Tapi dari segi perlindungan masa depan mereka ini langsung terabai. Dan perkara ini bukan yang baru. Tapi kalau betul nak masuk pilihan raya, ini yang patut jadi keutamaan. Iaitu mengangkat supaya ada jaminan perlindungan kepada anak muda dari segi masa depannya melalui caruman KWSP maupun dari segi keselamatan ketika bekerja melalui perlindungan SOKSO ataupun Perkeso, Tuan Speaker. Dan cadangan saya, biarlah mereka yang bekerja dalam industri gig lebih 20 jam sehari ini, kita wajibkan syarikat-syarikat tersebut. Mereka ini buat untung besar, Tuan Speaker. Wajibkan mereka buat caruman mandatory untuk kumpulan wang simpanan pekerja dan juga kumpulan perlindungan pertubuhan keselamatan sosial, Tuan Speaker. Sebab kalau kita tengok berdasarkan data ketika ini, syarikat-syarikat gig ini mendapat ataupun memberi pulangan dari segi berbanding dengan KDNK sekitar 18.5%, Tuan Speaker. Dan dijangkakan dengan keadaan sekarang akan meningkat sehingga 30% dalam tempoh 2 tahun. Syarikat terus membesar, anak-anak muda ni terus ditekan. Sebab itu, kalau betul ada kejujuran untuk membantu anak muda, cadangan saya selain mewajibkan syarikat tersebut buat sumbangan mandatory, kerajaan juga kena pinda undang-undang yang memberi definisi yang lebih tuntas kepada kumpulan pekerja gig ini. Akta yang sedia ada ini agak lapuk kerana menggambarkan pekerjaan secara penuh masa. Tapi gig ekonomi juga sekarang ini dah menjadi pekerjaan sepenuh masa kepada anak muda dan jangan perkecilkan mereka. Tuan Speaker, perkara yang ketiga yang saya dengar sendiri, yang dengan jiran-jiran, dengan tetangga di Johor ini, kekhawatiran mereka sekiranya keadaan itu akan bertambah teruk selepas pilihan raya negeri. Saya ambil contoh, ini dasar yang penting, saya sering bercakap dalam Dewan soal perumahan. Yang berlaku sekarang ini, sekiranya Barisan Nasional menang yang telah diumumkan calon menteri besarnya, dia umum di program MIC, dia sebut kalau Barisan Nasional menang, mereka akan pulangkan balik kuota rumah ini disalurkan melalui parti-parti politik. Amalan ini dibuat sebelum 2018, iaitu 20% rumah mampu milik di Johor diagihkan melalui saluran parti politik. Kita dah hapuskan perkara tersebut kerana bila rumah hak asasi rakyat ini dijadikan tujuan memancing sokongan politik, timbul pula isu ketirisan. Ada orang jadi orang tengah, borang pun kena bayar, Datuk Speaker. Dan kerisauan ini kerana yang digambarkan hanya soal politik dan sebagainya, hakikatnya dasar yang akan dilaksanakan itu menyebabkan agihan yang kembali gelap melalui orang politik. Dan saya sarankan, biarlah agihan umar ni dibuat secara telus dan adil. Sebab yang rakyat nak tahu, sebagai contoh, isu rumah prima. Saya dah bangkitkan setiap kali perbahasan. Patut dijadikan sebagai keutamaan. Setelah saya asap mewakili rakyat Johor Bahru, alhamdulillah, rumah prima terbaru akhirnya dapat kunci. Masalahnya tak sempurna, banyak defek. Dan bila ditanya sampai sekarang, defek itu masih tidak dibaiki dengan sempurna. Yang lebih merisaukan, rumah prima di Kota Tinggi, menteri semua turun berkempen, rumah prima Kota Tinggi dah berapa lama tak siap, mereka dah start bayar pinjaman, tapi rumah tak siap lagi, Tuan Speaker. Jadi sebab itu, bagi saya ini bukan soal berkempen, Tan Sri. Bagi saya, ini luahan rakyat di bawah. Sebab isu yang saya bawa sebelum ni, isu kontraktor kecil Bumi Putra, saya bawa dalam sini, buat sidang media, masih tidak dipedulikan kerana syarikat konsesi orang tengah yang mendapat laba membuat untung menekan kontraktor peniaga-peniaga kecil ini. Tan Sri Speaker, sebagai penutup, menghormati masa tambahan yang telah diberikan oleh Tan Sri, sebagai seorang pengundi lakin, kami sebenarnya sangat muak dengan orang-orang politik yang terus
buat percaturan tak habis-habis. Kami mahukan keadilan, dengarlah rintihan kami dan angkatlah suara rakyat Johor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.